السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkaitan dengan fenomena takut ketinggalan, ataupun takut jikalau kita ini tidak mengikut trend, takut terlepas daripada apa yang menjadi trend dalam masyarakat dan seumpamanya. Ini sebenarnya suatu penyakit hati yang menimpa ramai orang. Contohnya, sama ada perkara itu baik ataupun buruk kita akan bincang kemudian. Tapi sebagai contoh, sebagai permulaan kuliah kita pada malam ni, contoh paling mudah, bila dalam masyarakat kita dilambakkan dengan iPhone sebagai contoh, maka semua orang kalau boleh nak ada iPhone, walaupun dia sendiri sebenarnya tak mampu pun. Kadang-kadang saya lihat pelajar sekolah pun pakai iPhone. Saya yang kerja lawyer pun telefon RM1 je. Bila nak renew kontrak, cari yang renew kontrak 2 tahun, bayar RM1, dapatlah telefon free. Itu saya yang sudah bekerja, kan? Saya yang sudah bekerja, yang dah jadi orang tua, dah lebih separuh abad hidup atas dunia, kan, dan ada profession, career sendiri. Tapi hari ni kita lihat pelajar, tak kira lah di IPTS, IPTA dan seumpamanya, malah di sekolah menengah, sibuk suruh ayah dan ibu dia nak iPhone juga, tak mau telefon lain. Itu contohlah untuk pengetahuan kita tentang apa yang kita akan perkatakan pada malam ni. Dia satu fenomena yang dipanggil sebagai fear of missing out. Kita tak mau ketinggalan, tak mau terlepas, nak ikut trend. Apa yang orang ramai war-warkan, apa yang menjadi kegilaan orang ramai, itu yang kita mau. Sama ada kita mampu ataupun tidak, kita perlu ataupun tidak, itu kemudian. Itu yang pertama.
Contoh yang kedua, tuan-tuan ingat, dalam masyarakat kita ni, saya rasa sekarang pun masih ada, tapi dulu dia menjadi satu kegilaan. Semua orang bercakap pasal naik basikal. Orang tu beli basikal, orang ni beli basikal. Ada kawan saya, tuan-tuan, beli basikal harga 20,000. Basikal saja 20,000, lebih mahal daripada motor yang kawan-kawan kita duk pakai ni pergi masjid. Basikal saja 20,000. Tu belum kita cerita dia punya topi dia, dia punya pakaian dia sewaktu dia cycling dan sebagainya, kasut dia dan lain-lain peralatan. Dia menjadi satu kegilaan, bukan saja di kalangan lelaki, yang perempuan pun. Apakah itu kerana kesedaran untuk menjaga kesihatan, untuk mempromosikan healthy lifestyle, atau apa? Apakah kita memang ada kesedaran nak jaga kesihatan diri, ataupun nak ikut trend? Jadi kita tak mau ketinggalan. Orang pakat naik basikal, kita pun naik basikal juga. Samalah juga, tuan-tuan, pelajar-pelajar, sama ada nak pakai tablet, nak pakai iPad dan sebagainya, sama ada kita perlu ataupun tidak, itu yang kedua. Yang pertamanya ialah trend. Jadi ini antara perkara yang dibahaskan supaya kita nak ikut trend, kita nak ikut peredaran zaman, peredaran semasa dan sebagainya. Kita perlu menilai sama ada apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang baik untuk kita, baik untuk agama kita, ataupun kita boros, kita membazir, kita membelanjakan untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik, sidang hadirin mukminin, maka bila kita bercakap tentang fenomena ini, fenomena di mana kita takut kalau kita ketinggalan dan sebagainya, sehingga menyebabkan zaman media sosial hari ini, ramai di kalangan kita ni telefon tak lepas daripada tangan. Saya tak kata dekat orang lain, saya sendiri pun telefon tak lepas daripada tangan. Tapi soalnya, kenapa smartphone kita ini tak lepas daripada tangan? Apakah kita buat perkara yang bermanfaat kerana kita bekerja dengan smartphone kita, kerana kita buat rujukan ilmiah pada smartphone kita, ataupun kerana kita telah dihinggapi dengan penyakit yang kita sebut tadi, fear of missing out. Kita takut ketinggalan maklumat. Telefon kita sentiasa tengok, WhatsApp masuk, kita balas. Berapa grup yang kita ada, pantang ada, mesej masuk, semua itu kita jawab, kita bagi respon dan sebagainya. Akhirnya masa kita lebih banyak habis pada smartphone, pada media sosial, berbanding dengan interaksi kita dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Apatah lagi dalam konteks keluarga pada hari ini, setiap orang ada smartphone masing-masing. Isteri sibuk dengan smartphone dia, suami sibuk dengan smartphone dia, anak-anak dalam bilik sibuk dengan smartphone dia, tengok movie Korea dan sebagainya. Maka ini antara perkara ataupun fenomena yang berlaku yang kita perlu address, yang kita perlu bicarakan, tuan-tuan sekalian. Baik, sebenarnya sidang hadirin mukminin, kalau kita flashback, fenomena ini ataupun kebimbangan, kekhawatiran, tidak mahu ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan daripada masyarakat. Sebenarnya kalau kita flashback daripada zaman jahiliyah dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertembung dengan golongan musyrikin Mekah, dia dah ada dah penyakit ni. Penyakit dia tak mau ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dia tak mau kalau dia ni dilihat tersisih daripada masyarakat. Dia tak mau. Umpamanya dalam surah Baqarah ayat 170, Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan golongan musyrik yang takut jikalau mereka ini terkeluar daripada kebiasaan nenek moyang mereka. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah
qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala perintah apa dia tuan-tuan? Perintah kepada manusia supaya ikut apa yang Allah Ta'ala ajarkan, apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Quran, ajaran dalam Quran itu. Apa mereka jawab? Allah Ta'ala cerita respon golongan musyrik pada zaman itu. Qalu, mereka jawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Tidak, tak mau ikut benda yang Allah Ta'ala ajarkan, tak mau ikut. Sebab apa? Dia kata kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Tak mau tinggal benda yang dah jadi kebiasaan, tak mau tinggal. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun Allah Ta'ala kata, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa pun, tak tahu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk, tak apalah. Nenek moyang tak tahu apa, kan? Apa yang menjadi kebiasaan tu tak bagus pun tak apa. Yang penting kita ikut trend. Yang penting kita ikut kebiasaan dalam masyarakat. Yang penting kita ikut mainstream. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak dapat petunjuk pun tak apa. Yang penting kita ikut trend semasa. Yang penting kita ikut kebanyakan yang ada dalam masyarakat. Maka ulama tafsir tuan-tuan ketika menghuraikan ayat ini, contohnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata kaum musyrik Mekah ni, mereka pilih untuk ikut tradisi amalan kepercayaan nenek moyang mereka dan enggan untuk beriman kepada Nabi, tak mau. Dan itulah yang berlaku kepada umat yang dahulu pun. Mereka enggan untuk beriman dengan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Sebab nak ikut trend. Tuan-tuan tengok zaman kita lah, zaman kita hari ni, sebab nak ikut trend. Kita pernah cerita sebelum ni, setengah-setengah anak muda yang nak kahwin, dia boleh buat majlis persandingan dia tu dengan tarian nyanyian Hindustan. Kita bangsa kita Melayu, agama kita Islam, kok lah dia nak menari tu, dia buat tarian Melayu ke apa ke, kita kata tahanlah juga sebab Melayu. Ni tak, sebab trend Hindustan. Tengok orang lain pun buat majlis perkahwinan, persandingan, duk menari Hindustan apa semua, kita pun nak buat benda lagu tu juga. Tak mau ketinggalan. Tak mau ketinggalan dengan trend itu. Walaupun trend itu bercanggah dengan kebiasaan adat resam kita orang Melayu. Kita orang Melayu, kita bukan orang India. Dan kita beragama Islam. Tarian itu bercanggah dengan ajaran agama kita. Tapi kita lakukan. Pasal apa? Kita tak mau terlepas ataupun tak mau ketinggalan dalam trend yang telah menjadi semakin melebar, berleluasa dalam masyarakat. Sama dengan tengok cerita Korea. Kawan kita ni tengok cerita Korea, hak ni pun tengok cerita Korea. Kita pun tak mau ketinggalan. Masuk dalam kelas, para pelajar hari ni masuk dalam kelas, kawan-kawan bercakap pasal cerita Korea dalam kelas. Oh, kita pun nak kena tengok juga. Pasal apa? Sebab kawan kita semua pakat tengok. Kita tidak ada jati diri. Kita tidak ada jati diri. Sebab kawan kita tengok, kawan kita bercakap tentang Korea, kita pun nak bercakap tentang Korea. Maka kita tengok. Ini fenomena of missing out. Fear of missing out. Takut kita ni ketinggalan.
takut kita ni orang tengok kita ni terlepas daripada trend, terkeluar daripada trend dan sebagainya, maka kita buat. Ni trend pakai seluar jin koyak. Trend pakai seluar jin koyak. Tuan ingat murah tu seluar jin koyak tu, mahal tu. Mahal. Kita ingat dulu-dulu pakai seluar jin nak pakai hak baru. Nampak tu baru beli. Tak mau hak lagu tu. Seluar jin hak baru beli ni tak mau. Dia kena faded, nampak usang, bagi nampak putih tu. Lepas tu dia kena koyak. Koyak dekat lutut sikit, koyak dekat paha sikit, bau kelas. T-shirt koyak. Saya tengok ada di kalangan keluarga saya pun ada yang pakai t-shirt koyak. Datang rumah saya kata, ni t-shirt apa ni koyak? Rupanya memang dia beli tu t-shirt tu style koyak tuan-tuan. Nak buat macam mana trend? Dah trend macam tu, kita pun pakai macam tu. Ini contoh tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku. Dan benda itu, perasaan kita ni, kita rasa rendah diri kalau kita tak ikut trend. Jadi kena ikut trend. Orang perempuan pun sama. Bila kawan-kawan semua pakai kasut tumit tinggi, kita pun nak pakai kasut tumit tinggi. Walaupun kasut tumit tinggi tu nak berjalan pun tak sedap, dia akan menyebabkan kita sakit badan kita, sakit tulang belakang dan sebagainya. Tak kira lah, sebab dia jadi trend. Kan kawan kita di pejabat semua pakai kasut tumit tinggi, kita pun nak kena pakai kasut tumit tinggi supaya punggung tu nampak lain sikit, maka kita pakai. Kita tak guna akal, kita tak guna ilmu, kita tak guna hidayah daripada Allah untuk kita buat pertimbangan benda ni baik ke tidak baik untuk kita buat. Kita tak kira. Samalah juga bila buat kenduri. Bila kenduri kahwin, ni mesti buat besar-besaran walaupun kita tak mampu. Tuan-tuan tanya bankers, manager bank, kawan-kawan kita yang kerja bank, cuba tanya. Biasa tak masyarakat kita bila nak buat kenduri kahwin, dia akan buat personal loan. Nak buat kenduri tak mampu, buat pinjaman peribadi. Saya bukan petikai tuan-tuan nak buat pinjaman. Kalau tuan-tuan mampu silakan. Tapi ada di antara kita dengan sebab nak ikut trend, tak mau kalah dengan kawan-kawan, tak mau kalah dengan jiran tetangga, tak mau kalah dengan saudara mara, walaupun tak mampu, pinjam sekeliling pinggang tuan-tuan. Hutang sekeliling pinggang. Dengan bank personal loan dia buat, dengan adik-beradik pinjam duit apa semua. Pasal apa? Tak mau kalah. Tak mau kalah. Ini sifat yang tidak baik. Sebab kita mengejar keduniaan secara melampau. Walaupun di luar kemampuan kita. Dan kita telah meletakkan beban atas kepala kita, atas bahu kita, dengan beban yang kita tak mampu untuk kita tanggung. Patutnya bila kita dah tak mampu, buatlah kenduri atau majlis dengan cara tak mampu. Biarlah orang nak kata apa pun, kita kena ada jati diri. Kita kena jadi diri kita sendiri. Jangan terikut-ikut dengan cara orang. Kalau kita nak ikut cara orang, kita mampu, tak apalah juga. Ni kita nak ikut cara orang, kita nak ikut style orang, tapi kita sendiri tak mampu. Maka ini satu benda yang tak patut kita buat. Ada satu hamba Allah tuan-tuan. Dia kerja biasa je, bukan kerja pangkat tinggi pun. Gaji pun bukan banyak pun. Satu kali dia pergi melancung ke Australia dengan isteri dia. Melancung ke Australia dengan isteri dia ke Australia. Maka bila dia pergi tu, dia kata kat isteri dia, dia kata, ni peluang kita sekali yang kita dapat seumur hidup, dapat melancung. Maka apa dia buat tuan-tuan? Dia sanggup guna kad kredit dia tu, ada 2-3 kad kredit tu, dia guna sampai limit, sampai habis. Beli segala benda, souvenir dan sebagainya yang ada di Australia tu untuk bawa balik.
Saya pergi rumah dia tuan-tuan, saya pergi rumah dia. Memang betul. Kat dinding ni macam-macam ada. Dekat pintu bilik anak dia ada perhiasan yang Australia punya. Gambar kangaroo lah, macam-macam ada. Dekat dapur pun ada macam-macam. Dan dia berbelanja tu tuan-tuan sampai tahap bila balik ke Malaysia dia terpaksa jual kereta dia semua ada pasal nak kena tampung hutang ni. Dan dia pergi kerja lepas tu tuan-tuan naik motosikal. Dia sanggup tanggung hutang yang sebegitu banyak dan dia sanggup melepaskan semua hak dia senang, kenderaan dan sebagainya, sanggup bersusah payah, berhujan dan sebagainya pergi kerja. Pasal apa? Sebab dia telah berbelanja dengan begitu banyak. Sekarang tempoh nak kena bayar hutang kad kredit. Ni tuan-tuan, benda yang berlaku kepada sebahagian di kalangan kita yang kadang-kadang mereka ni berbelanja lebih daripada kemampuan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata setan ni, dia kata tidaklah mengajak manusia kecuali ke arah tindakan yang tercela. Maka setan mengajak manusia untuk bakhil dan kikir, untuk jadi kedekut. Kalau dia gagal mengajak manusia untuk jadi kedekut, bakhil, kikir, dia akan mengajar manusia supaya boros, berlebihan dalam berbelanja. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di kata yang benar, yang tepatnya, Allah Ta'ala sentiasa memerintahkan kepada manusia supaya sentiasa mengamalkan kesederhanaan, pertengahan, dan memuji sesiapa yang mengamalkan kesederhanaan. Kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, kita kedekut sangat pun tak boleh, bakhil sangat, bakhil kedekut tak boleh. Pada masa yang sama membazir, berlebih-lebihan, boros pun tak boleh. Kita kena tengah-tengah. Tengah-tengah antara boros dengan bakhil. Tengah-tengah antara kedekut dengan berbelanja yang melampau, berlebih-lebihan. Kena tengah-tengah. Kan? Kita tak boleh kedekut, tak boleh berbelanja dengan berlebih-lebihan pun tak boleh. Baik, contoh. Kan? Contoh, tuan-tuan sekalian, macam mana kita ni jangan terikut-ikut dengan benda yang duk jadi trend. Jangan mudah terikut-ikut dengan benda yang ramai orang buat. Contohnya apa dia tuan-tuan? Ni sekarang ni apa? Orang duk cakap pasal abang Tesla. Apa siapa tahu? Gitulah tuan-tuan boleh tengoklah. Cerita pasal orang kahwin 2, kahwin 3, lepas tunjuk isteri, macam-macam. Trend sekarang ni orang nak tunjuk. Suami nak tunjuk dia ada dua isteri, dia ada 3 isteri, ada 4 isteri. Yang tu saya tak petikai sangat tuan-tuan. Tapi trend hari ni yang jadi tak bagusnya ialah masing-masing pakat nak komen, dan dalam komen tu komen yang negatif, yang buruk. Contoh, tuan-tuan baca ni cerita abang Tesla apa semua tu, cuba tuan-tuan baca komen tu. Kita baca tuan-tuan takut tengok dengan trend sekarang. Pakat duk seronok ni, pakat komen sikit seorang. Saya minta maaf lah, saya bukan nak cerita sangat, tapi nak bagi contoh betapa kita ni jangan terikut-ikut dengan benda yang orang ramai pakat duk buat. Kalau orang ramai pakat buat benda baik, pakat sedekah, tu bagus kita ikut. Tapi kalau pakat duk komen benda negatif, jangan kita terikut-ikut. Abang Tesla ni pun saya pun tak kenal juga. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam media sosial. Dengan cerita-cerita orang kahwin 2, kahwin 3 ni, pakat tunjuk gambar dia dengan isteri 2 orang, 3 orang semua ni. Ada komen apa? Ada komen kata, dia kata, kalau tengok isteri kedua ni cantik lagi isteri pertama. Tuan-tuan nak komen lagu tu, tuan-tuan kena bayangkan apa kata kalau tuan tubuh tu dia baca.
Tuan tubuh tu dia baca. Tidakkah itu orang panggil mengumpat? Kita kata isteri pertama lebih cantik, kita kata isteri kedua lebih cantik. Kita tulis dalam media sosial, ribu orang boleh baca, puluhan ribu orang boleh baca, berapa ramai orang boleh baca. Tuan-tuan, dosa ni kita nak tanggung. Kita berani ke tanggung dosa ni? Kita menyertai ribuan komen yang buruk sebab nak seronok pakat komen. Saya minta maaf tuan-tuan, saya sebut satu lagi. Ada yang tergamak komen, duk banding payudara lagi. Payudara isteri pertama, payudara isteri. Ni apa ni? Sebut punggung orang tu, punggung isteri orang ni. Komen dalam media sosial. Kita dah jadi masyarakat yang tidak tahu malu. Kita dah jadi masyarakat yang tidak peduli perasaan orang. Semata-mata tak mau terlepas daripada menyertai apa yang semua orang pakat buat, itu pakat komen pasal isteri orang, pasal poligami orang, pasal keluarga orang dan sebagainya. Ini benda yang sangat bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Sebab tu saya lebih suka benda peribadi, biarlah dia jadi peribadi tuan-tuan. Kalau benda peribadi, lebih baik kita jadikan dia tetap sebagai benda peribadi. Isteri kita, anak-anak perempuan kita, kalau kita nak tunjuk pun berpada-padalah. Dalam perkara yang sesuai untuk kita tunjuk. Tapi dalam perkara yang tak sesuai, jangan semua benda kita nak share, nak kongsi dengan orang ramai. Tak sesuai. Keintiman antara kita dengan pasangan kita itu layaknya dalam rumah. Tak perlu kita nak pamerkan keintiman kita dengan pasangan kita di media sosial. Ni mandi suami isteri dalam kolam renang, pi tunjuk dalam media sosial. Lepas tu orang ramai, kawan-kawan semua pakat duk komen dengan baju basah. Oh, ini sangat bahaya. Benda yang kita jangan terikut-ikut dengan benda-benda macam. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia ada sebut tuan-tuan, ni zaman dia ni tuan-tuan, zaman tak ada media sosial, tapi dia, benda yang dia cakap ni sangat relevan dengan tajuk yang kita perkatakan malam ni. Dia kata apa? Dia cerita tentang kewajipan seorang Islam kalau duduk dalam majlis yang dalam majlis tu ada maksiat. Dalam majlis tu orang duk bercakap pasal aib orang Islam hak lain. Syekh kata ni tuan-tuan, zaman dia ni, zaman tak ada media sosial lagi. Dia kata apa? Dia kata seseorang itu tidak dibenarkan untuk hadir ataupun untuk bersama-sama berada dalam majlis yang di dalamnya ada ghibah dan ada namimah. Mengumpat tak boleh, pelaga orang pun tak boleh. Kecuali, ada pengecualian, exception. Apa dia? Kecuali dia bermaksud untuk mencegah perkara tersebut daripada berlaku, dan dia memang antara orang yang mampu untuk melakukannya, maka dia menghadiri, berada dalam majlis itu, dan dia mampu melarang perbuatan itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka atas perantaraan dia. Kalau tidak mampu mengubah kemungkaran, maka tidak boleh berada dalam majlis berkenaan. Sama dengan kita hari ini, media sosial. Kalau dalam grup WhatsApp tu pakat duduk kutuk tubuh isteri orang tu, duk kritik tubuh isteri orang ni, maka kita tak sesuai untuk bersama-sama dalam grup WhatsApp tersebut ataupun dalam komen-komen di FB berkenaan. Jangan ada
nampak kita pi like benda-benda lagu tu. Jangan ada nampak kita duk pi komen benda yang tak sepatutnya. Jangan duk ikut trend, tuan-tuan sekalian. Jangan ikut. Itu benda yang sangat bahaya. Baik. Dan manusia ni tuan-tuan, mereka ni yang keluar benda-benda macam ni terlalu nak ikut trend ni pasal apa? Sebab dia tak mau ketinggalan. Yang kita sebut tadi, fear of missing out. Dia tak mau ketinggalan, dia tak mau terlepas. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita ni nak ikut orang, orang Melayu kata kena ukur baju di badan sendiri. Jangan semua benda kita nak ikut. Jangan semua benda kita nak ikut. Orang lain pakai kereta mewah, kita pun nak pakai kereta mewah. Orang lain extend rumah habis ratus ribu, kita pun nak extend rumah juga. Padahal kita duduk berdua je. Kita nak extend rumah, nak besarkan rumah. Pasal apa? Sebab tak mau ketinggalan. Sebab kawan-kawan hak lain pun rumah masing-masing besar-besar belaka. Pasal apa jadi lagu ni tuan-tuan? Pasal kita tidak ada sifat qanaah. Agama mengajar kepada kita qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita supaya menjadi orang yang qanaah, berpada, cukup, mudah puas hati, mudah bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sentiasa tidak puas hati dengan benda yang kita ada. Contoh tuan-tuan, kita kadang-kadang kita cemburu tengok kawan kita up dalam Facebook, kita duk scroll tengok orang ni melancong kat Maldives, orang tu melancong kat Eropah, yang ni pula melancong kat Australia, hak tu pula melancong kat Jepun, kat Korea, kat New Zealand. Kita pun sedih, ataupun kita pun rasa kita pun nak kena melancong juga. Ini satu benda yang sangat bahaya. Bahaya macam mana? Bahaya apabila kita tak mampu, kita nak ikut pattern orang, kita nak ikut corak kehidupan orang. Kita tak ukur baju di badan kita sendiri. Tak boleh. Kalau tuan-tuan mampu nak pergi melancong ke Eropah, silakan. Kalau kita tak mampu nak melancong juga, melancong pada tempat yang kita mampu. Dalam negeri sebagai contoh, tempat yang dekat, tempat yang kita ada duit. Kita jangan sebab orang lain melancong di Eropah, kita pun nak melancong di Eropah. Tak boleh. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila kita tengok orang, dia kaya, dia bermewah, hidup dia luxury, nampak hebat, tapi kita tak tahu di sebalik kemewahan itu, di sebalik keseronokan yang dia tunjuk tadi, apa sebenarnya yang berlaku dalam keluarga dia, kita tak tahu. Sebab tu agama mengajar kita jangan mudah nak dengki, jangan mudah kita nak ada perasaan tidak baik kepada orang. Kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Maksud saya tuan-tuan, kalau kita dah tak mampu nak hidup mewah, kita hidup macam biasa. Kita hidup berdasarkan kemampuan kita. Contoh, tuan-tuan tengok orang duk melancong mewah-mewah, orang pakai kereta mewah, orang extend rumah besar-besar. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak dalam kehidupan dia tu apa yang berlaku? Saya bukan nak suruh tuan-tuan sangka buruk, bukan niat saya nak suruh tuan-tuan sangka buruk, tapi agama mengajar kita jangan dengki, sebab kita tak tahu dalam kehidupan orang tu apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Saya pernah bagi contoh sebelum ni pun. Kita sama-sama lawyer ni tuan-tuan, saya dengan kawan-kawan, kadang-kadang bila jumpa
sekali-sekala di barum, di bilik peguam, di mahkamah dan sebagainya, kita duduk bersembang lah. Kawan saya yang seorang ni duduk cerita pasal satu orang kaya. Kaya ni memang kaya sungguh-sungguh, tuan-tuan, kaya sungguh-sungguh. Tapi dia kata bila orang tu jadi klien dia dan orang tu cerita masalah yang dia alami, kawan saya yang lawyer ni juga ni, dia kata apa? Dia kata aku pun tak sanggup nak hidup macam dia. Dia kata aku pun tak sanggup nak hidup macam dia. Bila dengar masalah yang orang kaya tu, yang kita duk cemburu dengan kereta mewah dia, yang kita cemburu dengan rumah besar dia, yang kita cemburu dengan pelancongan mewah yang dia sertai, kita cemburu. Tapi bila kita tahu masalah yang dia alami, kita berkata aku pun tak mau. Aku pun tak mau hidup macam dia. Sama juga, tuan-tuan. Ada satu masa 2-3 bulan lepas, saya duk bercakap dengan family saya pasal satu orang ni, dengan terkenalnya, dengan lawanya, dengan kayanya, apa lagi kita nak, tuan-tuan? Kita dengan lawanya, dengan terkenalnya, dengan kayanya, apa lagi yang kita nak atas dunia? Tiba-tiba salah seorang ahli keluarga saya yang kenal keluarga tersebut, dia kata kat saya, abang, kita tengok dengan mata kita, nampak dia orang ni kaya, lawa, terkenal, tapi ayah dia sekian-sekian duk terlibat dengan perniagaan dadah, dengan jenayah dan sebagainya. Pasal tu dia kaya. Jadi rupa-rupanya benda yang kita nampak pada zahir ni, tuan-tuan, benda yang indah-indah belaka. Tapi di sebalik itu, money launderingnya, dengan jenayah-jenayah yang melibatkan dadah dan sebagainya, hak tu tersembunyi, orang tak tahu. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, bila kita tengok satu orang yang lebih hebat daripada kita, kita hanya sangka baik dengan dia, doakan yang elok-elok, kita tak payah nak cemburu, kita tak payah nak dengki, kita tak payah nak ada hati busuk sebab orang tu lebih daripada kita. Tak payah. Kita hukum pada zahir dan kita qanaah. Sebab sering kali berlaku bila kita tahu masalah yang dia alami, orang yang kita cemburu tadi, tuan-tuan, sebenarnya kita pun tak mau jadi macam dia. Dalam banyak keadaan. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buruk sangka, tapi realitinya dalam banyak keadaan macam itulah. Sebab kita tak tahu masalah yang dia alami. Yang kita nampak hak elok, hak senang. Saya teringat, tuan-tuan, ada satu orang pensyarah universiti. Dia buat PhD di UK. Saya jadi tertarik dengan cerita dia sebab saya pun sambung belajar di England juga. Dan saya memang dari kecil saya tanam cita-cita nak sambung belajar di overseas, sama ada di US ataupun di England. Dan alhamdulillah bitaufiq, Allah Ta'ala bagi rezeki tersebut kepada saya. Tapi baru ni, bukan baru ni, tahun-tahun lepas, saya baca satu tulisan satu orang pensyarah di sebuah universiti dalam negara. Dia sambung PhD di England. Dia cerita macam mana penderitaan dan kesusahan dia untuk dia habiskan PhD dia di England. Dia cerita macam mana dengan duit tak cukup, macam mana dengan dia bawa isteri dia kena kongsi rumah dengan orang lain dalam satu rumah, kongsi dapur, sampai isteri dia kena pakai tudung dalam rumah sebab rumah tu kongsi ramai-ramai. Sebab nak sewa satu rumah tak mampu. Isteri dia boleh buka tudung bila masuk bilik je. Duk ruang tamu, duk dapur, kena pakai tudung sebab rumah tu kongsi dengan orang lain. Dia cerita macam-macam kesusahan yang dia alami untuk menghabiskan pengajian dia. Tapi yang saya nak cerita kat tuan-tuan, di akhir tulisan dia tu, di akhir tulisan dia,
Dia kata apa? Dia kata bagi sesiapa yang cemburu, yang teringin nak sambung belajar di luar negara, tengok gambar-gambar orang main salji, tengok gambar orang di musim bunga, gambar cantik warna kuning, warna perang, merah waktu autumn, musim fall, musim gugur dan sebagainya. Dia kata tak payah cemburu lah. Dia kata sebenarnya yang orang tunjuk gambar keseronokan, kegembiraan duduk di overseas ni, dia kata hanya 3% sahaja. Dia kata 3%. Hak lagi 97% orang tak cerita. Yang tunjuk kat FB ni tuan-tuan, hak elok-elok je. Sikit je hak elok tu, tunjuk cantik, happy, seronok, enjoy. Tapi hak susah, hak menderita, hak pelbagai perkara yang tak elok tu orang tak cerita. Orang tak cerita dalam media sosial. Jadi kita ni bila tengok orang tuan-tuan pergi melancong ke, pergi sambung belajar overseas ke, pergi kursus luar negara dan sebagainya, kita cemburu, kita jealous. Tapi kita tak tahu di sebalik kegembiraan, di sebalik wajah-wajah ceria yang dipaparkan dalam gambar-gambar dan video di media sosial itu, tersembunyi di sebaliknya pelbagai kepayahan, kesusahan, kehinaan dan sebagainya, yang mana kalau kita tahu tuan-tuan, kita pun tak mau, kita pun takkan cemburu. Ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan mudah sangat nak hasad dengki dengan orang. Benda hak Allah bagi kat kita ni tuan-tuan sebenarnya elok, cuma kita je kena perbaiki diri kita. Selain daripada itu, bila kita tengok orang lebih daripada kita, kita mungkin tengok orang tu masa dia berjaya je, masa dia dah jadi CEO, masa dia dah habis belajar, dia dah capai kejayaan. Tapi kita tak tengok sebelum tu perjuangan dia, segala yang dia alami sebelum dia mencapai kejayaan. Jadi kalau kita tengok semua tu tuan-tuan, kita tengok kejayaan dia, kita tengok kekayaan dia, kita tengok kemasyhuran dia, pada masa yang sama kita tengok sebelum tu apa yang dia lalui daripada awal sampai dia berjaya, maka kita akan sedar bahawa kita tak perlu pun untuk cemburu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia telah melalui pelbagai bentuk kepayahan dan penderitaan sebelum itu. Ini contoh tuan-tuan sekalian, benda yang kita boleh belajar pada malam ini. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulan kepada apa yang kita bicarakan, eloknya kita manfaatkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya Nabi dah ajarkan kepada kita sifat qanaah. Maka dalam hadis Imam Muslim, Nabi ada mengamalkan doa yang bagus untuk kita amalkan juga. Itu Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amalan, dalam takwa, sifat afaf. Afaf ni menjaga diri daripada perkara yang haram, wal ghina, dan sifat mana hati kita ni rasa cukup ataupun qanaah. Ini antara benda yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita ada sifat qanaah, cukup dengan apa yang kita ada, kita tak ada lah nak utang itu, nak utang ini. Pasal apa? Nak kekalkan prestige, nak kekalkan standard kita ni hebat, nak tunjuk kepada orang, maka sanggup berhutang keliling pinggang. Pasal apa? Sebab kereta pun nak kena tukar sport rim supaya orang nampak hebat, rumah pun nak kena hias dengan perhiasan yang mahal. Pasal apa? Supaya orang nampak hebat. Kalau keluarga datang, keluarga rasa wow,
dengan apa yang ada dalam rumah tangga kita. Ini sifat yang tidak bagus. Yang tidak bagus, tuan-tuan sekalian. Dan dia membebankan diri kita. Malah kalau tuan-tuan tengok dalam artikel-artikel orang putih pun, bila dia bercakap tentang fear of missing out apa semua ni, dia sebut bahawa antara dangers, potential dangers, apa dia bahaya, potensi bahaya yang kita akan dapat kalau kita ada perasaan-perasaan macam ni. Perasaan takut ketinggalan, takut kita ni terlepas, takut kita ni tak ikut trend dan sebagainya. Apa dia? Dia kata antaranya ialah increase feelings of unhappiness. Rasa tidak gembira ni semakin bertambah. Sebab apa kita rasa sentiasa bertambah rasa tidak gembira? Sebab kita nampak orang lain lebih, kita pun nak kena hambat benda tu. Jadi kita sentiasa tidak gembira, sentiasa dalam persaingan, rasa ketinggalan dengan orang lain yang lebih kaya daripada kita, orang lain yang lebih terkenal daripada kita, orang lain yang lebih tinggi pangkat daripada kita. Samalah juga dia kata antara potential dangers daripada fenomena ini ataupun sifat ini, termasuklah menyebabkan kita akan terlibat dengan behavior yang tidak sihat, kan? Yang tidak sihat. Macam-macamlah benda yang akan berlaku. Contohnya bawa kereta dengan cara berbahaya dan sebagainya. Ini semua akibat daripada fenomena tadi. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu mudah-mudahan sedikit dapat memberi pelajaran kepada kita supaya kita ni life satisfaction kita ni elok, berada pada tahap yang kita sentiasa seronok dalam kehidupan. Jangan hidup ni sentiasa tak puas hati, sentiasa nak mengejar perkara yang sebenarnya kita tak mampu pun untuk capai. Dengan orang tu kita nak lawan, dengan orang ni kita nak lawan, nak serupa dengan orang tu, nak serupa dengan orang ni, sedangkan kita ni tak mampu pun. Jangan. Belajarlah qanaah, dan pada masa yang sama jangan terlibat dengan trend yang tidak sihat. Jangan terlibat dengan trend masyarakat yang akan menjahanamkan agama kita, yang akan merosakkan akidah dan amal-amal serta akhlak baik yang telah kita usahakan selama ini. Sekadar itu, wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.